Sebab tu Nabi sebut antara kelebihan yang akan diberi oleh orang yang jaga salat ni, dia akan dibuang kemunafikan dalam diri dia. Munafik ni istilah zaman kita panggil sebagai hipokrit. Sebanyak 40 hari dia boleh lazimi salat jemaah 5 waktu. Kalau lelaki di masjid, kalau perempuan awal waktu. Lelaki di masjid dan awal waktulah. Perempuan dia awal waktu. Dia tak disyaratkan di masjid. Selama 40 hari Allah Ta'ala akan cabut pada dirinya munafik tu. Hipokrit tu tak ada. Antara ibadah yang perlu dijaga betul-betul, tak boleh pandang lebih kurang, kena sempurnakan sesempurna mungkin, ialah ibadah wajib. Sunat tak apa. Maknanya waktu dia tak semangat, dia tak berapa semangat hari tu nak baca Quran banyak, nak salat sunat banyak, tapi pastikan salat fardu itu ditunaikan dengan sempurna, terutamanya pada waktu yang tepat diutamakan. Sebab tak dapat tidak, kita tak boleh mengelak daripada apa yang telah ditanya oleh para sahabat. Bila mana sahabat tanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ini hadis Nabi, apakah amalan yang paling Tuhan cinta? Jawabnya, as-salatu fi waqtiha, salat pada awal waktu, tepat waktu. Tak dapat dinafikan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan yang masih kerja di pejabat mungkin memang mengimpikan, terutamanya kita yang dah duduk dalam majlis ilmu, yang dah duduk dalam masjid ni, memang mengimpikan satu sistem yang akan berhenti pada setiap waktu salat. Kalau orang tu Islam, dia baik lah. Sebab tu sehari dua baru ni ada satu postingan di media sosial. Saya rasa postingan ni menarik untuk dikongsikan. Daripada satu kedai makan, kedai makan di Penang, Nasi Kandar Sulaiman. Nasi Kandar Sulaiman ni di air hitam ini. Dia ada buat satu postingan baru kemarin atau kemarin dulu. Dia sebut, saya baca sikit, saya screenshot dia punya postingan itu. Dia kata, kami minta maaf sebab tadi terpaksa buka kedai lambat pada pukul 6.45 pagi. Kami buka selepas salat subuh, jadi sekarang waktu lambat, jadi terpaksa buka kedai pun agak lambat sedikit. Tetapi rasa kesian juga dengan pelanggan yang sudah pun beratur awal sebelum pukul 6.30 pagi. Ada juga beberapa orang tidak berpuas hati dengan kami. Minta maaf, apa-apa pun kami utamakan salat subuh dahulu. Bagus. Lain macam. Ni jarang boleh buat. Tak semua orang boleh buat. Jadi kalau waktu lambat, kedai kami pun akan buka lambat. Sebab sekarang memang subuh lambat. Subuh memang lambat. Lepas tu yang last sekali yang menarik, salatlah perkara pertama yang akan ditanya di akhirat nanti. Dia sebut yang tu. Walaupun dia tahu orang ramai beratur, orang nak beli makanan dia, mungkin akan lari daripada kedai dia, pelanggan-pelanggan, kerana dia mengutamakan waktu salat. Tapi orang-orang yang salat dia akan pergi juga, sebab dia tahu ini kedai orang salat. Dari satu segi memang dia hilang pelanggan, tapi bagi saya nampak dia hilang pelanggan yang tak elok. Pelanggan yang elok kekal. Pelanggan yang suka isap rokok tak pergi dah. Pelanggan yang tak semayang pun tak pergi dah. Jadi di kedai tu berkumpul hanya orang yang semayang saja. Diberkati kedainya, diberkati perniagaannya, dan berkat itu lebih utama daripada untung dengan bilangan yang banyak. Maknanya kalau dia boleh buat macam ni, dia boleh kekalkan macam ni, ini antara bentuk kesedaran dalam kalangan orang Islam, sedar pentingnya mengutamakan salat. Jadi benda tu mustahab, benda tu sangat penting hakikatnya. Maknanya dia tidak terkongkong. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, muharrara, satu orang yang bebas, merdeka, tidak terkongkong dengan keduniaan. Dia tak kisah kalau orang melihat dia lain pada orang, tapi yang penting dia ikut, dia follow. Dia bukan tak berniaga, dia berniaga, tapi dia menghormati panggilan Tuhan lebih baik. Dia telah berdamai dengan Tuhan yang memberi rezeki sebelum dia mencari rezeki. Itu yang mustahab. Dia berdamai dengan Tuhan yang bersifat dengan Ar-Razzaq sebelum dia mencari rezeki. Tuhan memang suruh kita cari rezeki, tapi Tuhan pun suruh kita patuh pada arahannya. Ini benda yang kita tak dapat lari dalam hidup. Kita nakkan ke arah itu di semua sektor. Kalau boleh lah, kita nak semua tempat mengutamakan salat. Sebab dengan mengutamakan salat, kita akan tengok
orang tu akan lama kelamaan akan berubah dia punya kebiasaan-kebiasaan tak elok dia. Sebab tu tadi saya sebut, bila mana waktu kita low tak semangat, jaga yang wajib, jangan kita rosakkan yang wajib tu. Sunat tak buat tak apa, waktu kita semangat, kita tambah salat sunat kita buat sebanyak mungkin yang kita mampu. Tapi waktu kita tak semangat, jangan kita ranakkan ibadah wajib kita. Tak nak salat sunat qabliyah, ba'diyah pun tak apa, tapi salatlah di awal waktu, pada waktu kita kurang semangat tu. Sebab benda tu penting, sebab itulah benteng terakhir untuk menjadi tapak untuk kita terus buat amal ibadah lain. Kalau kita hancurkan tapak ni, untuk bina semula dia agak sukar. Sebab tu Nabi sebut, antara kelebihan yang akan diberi oleh orang yang jaga salat ni, dia akan dibuang kemunafikan dalam diri dia. Munafik ni istilah zaman kita panggil sebagai hipokrit. Sebanyak 40 hari dia boleh lazimi salat jemaah 5 waktu. Kalau lelaki di masjid, kalau perempuan awal waktu. Lelaki di masjid dan awal waktulah. Perempuan dia awal waktu, dia tak disyaratkan di masjid. Selama 40 hari Allah Ta'ala akan cabut pada dirinya munafik tu, hipokrit tu tak ada. 40 hari ini bersamaan dengan 200 waktu salat. Sebab tu para ulama melihat antara kita kira sebagai latihan individu untuk bagi kita ni ikat diri kita dengan masjid, kita kena jaga momentum ni. Jadi bagi orang-orang yang masih lagi kita kira sebagai culah, dia tak berapa melazimi sangat, untuk dia dapatkan keterikatan hati dengan masjid, dia kena lepas 200 waktu ni berturut-turut. Try. Tuan-tuan try, tuan-tuan akan dapat rasa. Bermula dengan 3 hari, bermula dengan 7 hari, bermula dengan bilangan-bilangan yang sikit sebelum nak pergi kepada 40 hari. Jadi ini benda yang saya sendiri pun kena ambil perhatian, tuan-tuan yang dengar pun kena ambil perhatian. Sebab ustaz pun kadang-kadang dia pandai nasihat orang je, dia pun kadang-kadang tuang juga. Ini masalah juga lah kadang-kadang. Jadi sepatutnya yang menasihati lebih mengingati apa yang dia nasihatkan kepada orang. Ini untuk saya sendiri lah. Kita cuba untuk jadikan diri kita ni on time, macam mana pun. Jadi inilah rahsia pertama untuk kita pecahkan cabaran berinteraksi dengan Al-Quran tu. Payah nak amal. Orang boleh amal yang ni, insya-Allah dia akan dibukakan pintu amalan-amalan yang lain. Sebab para sahabat kalau tengok, mereka memang mengambil berat pada isu ni. Sangat-sangat mengambil berat. Sangat-sangat mengambil berat pada isu salat ni, terutamanya salat berjemaah di masjid. Bahkan mereka melihat satu kerugian besar kalau dia orang hilang satu waktu. Sebab kalau ikut kaedah, kalau kita tengok dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Al-Ghazali, kalau kitab-kitab tasawuf ni, kalau kita dalam proses nak kekalkan 40 hari tu, 200 waktu tu bagi on time, kita terlepas satu waktu, dia kena start pada awal balik hakikatnya. Jadi orang yang betul-betul nak jaga diri, yang betul-betul rasa nak berubah, nak jadi orang yang betul-betul pegang agama ni dengan sekuat mungkin, dia kena buat pelan tindakan. Kalau universiti dia panggil pelan strategik lah. Pelan strategik ni kena betul-betul tersusun supaya dia tak bolos walau satu waktu pun. Allah Ta'ala akan berkati orang yang betul-betul berusaha. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir surah Al-Ankabut. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan tolong dia. Yang penting dia nak, kami akan tolong. Jangan risau, Allah Ta'ala akan bantu kita. Ista'in billahi wala ta'jiz, kata Nabi. Minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Dan antara benda yang kita kena berkorban sikit waktu kita nak buat benda ni, kita terpaksa gugurkan komuniti yang kurang sihat yang duduk dekat dengan kita. Rakan-rakan sekerja yang kurang serius pada bab ni, kita kena jarangkan banyak berhubungan dengan dia. Maknanya banyak duduk sembang dengan dia, kena kuranglah sikit. Bukan suruh bergaduh, suruh renggang sikit. Nanti bila mana kita dah kuat, kita dah ada benteng, dia 40 hari tu, 200 waktu tu, dia membentuk satu tapisan dalam hati kita, filter. Kalau tuan-tuan boleh buat, saya pernah tengok orang yang dah buat benda ni. Kalau tuan-tuan boleh buat, dia daripada orang yang culah, akhirnya dia berubah jadi orang yang betul-betul. Dan dia sebut, dia jaga 40 waktu ni, dia akan menjadi satu filter. Dia akan
Kehidupan dia sebelum daripada dia jaga salat tu, tempat-tempat yang harus, taklah kata lalai, tempat-tempat orang melepak apa semua dia pergi. Pasar malam pun pergi, kuliah pun jarang-jarang lah pergi, tapi dia jarang-jarang pergi. Wayang pun tengok. Ni orang muda, ni saya cerita ni lah orang muda. Bila mana dia jaga 40 waktu tu, Allah Ta'ala datangkan rasa tak suka pada benda tu. Lalu dia pun buang kisah-kisah lama dia. Sebab tu ini antara bentuk taubat nasuha. Satu orang tu kalau dia betul, dia kena baiki yang ni. Kalau kita nak betul-betul Tuhan ampunkan dosa kita yang lampau, kita kena baiki yang salat ni. Tuan-tuan try lah 40 hari 200 waktu. Untuk bulan Januari ni kita ada 31 hari. 31 kali 5 baru 155 waktu. Kalau orang jaga pada 1 Januari baru ni lah. Boleh lah start bila-bila pun tak kisah. Cuma saya nak sebutnya ialah kita kena ada juga plan untuk jaga salat kita. Selain daripada plan keuangan kita, plan pada waktu usia tua kita, plan pendidikan anak-anak, plan ni lebih mustahak untuk diberikan penekanan. Setiap hari kita kena fikirkan benda tu. Setiap hari. Okay.